أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ini semalam kita dah bahas tentang surah-surah yang turun pada peringkat awal ataupun peringkat pertama. Sebagaimana yang kita tahu bahawa masa kehidupan Nabi SAW selama berada di Mekah ataupun dipanggil zaman kenabian di Mekah dibahagikan kepada 4 bahagian kan. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga dan bahagian keempat. Bahagian pertama ialah bahagian yang mana Nabi SAW menjalani aktiviti dakwah secara tersembunyi, dan ketika itu ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat penekanan tentang penciptaan, tentang tentang Allah itu sebagai Rabb dan seumpamanya lah. Dan tidak ada lagi pada peringkat tu bahawa Nabi didustakan, para sahabat ataupun pengikut Nabi ditekan, ancaman-ancaman tidak berlaku lagi pada peringkat tu. Dan pada seterusnya ialah peringkat kedua. Peringkat kedua, kalau peringkat pertama 13 surah semua, 13 surah semua diturunkan, dan peringkat kedua ni ada 42 surah berlaku secara terbuka lah. Okay. Dan dibagikan pada 7 sebelum hijrah sahabat ke Habasyah dan 12 selepas hijrah sahabat ke Habasyah. Dan ayat-ayat ataupun keadaan-keadaan tersebut boleh ditengok dalam surah-surah yang turun, ayat-ayat yang menjelaskan ataupun ayat-ayat yang ada menyentuh secara sipi-sipi tentang bagaimana arahan untuk berhijrah dan seumpamanya. Okay. Jadi oleh soalan kita dah lalu gitu saja, dan ana rasa oleh kerana tahun ni daurah kita juga dirakam videonya, dan orang-orang yang selain ni lah berada dalam majlis kita juga dapat melihatnya. Jadi anak rasa setiap tajuk kena sentuh jugalah, tak boleh kita lalu-lalu gitu saja. Kemungkinan kita di sini ada notanya kan. Jadi orang yang ikut di luar sana mungkin tak ada notanya, dan anak rasa untuk berlaku lebih adil kita kena sentuh belakalah setiap tajuk. Tak boleh, cuma adalah tidak semua ayat-ayatnya yang kita baca, tapi ataupun kita sentuh di sini boleh juga kita rujuk sendirilah. Baik, turutan ataupun perincian 23 surah selepas Nabi mulakan dakwah secara terbuka. Surah Al-Ikhlas dah kita sentuh juga semalam tentang tauhid. Surah Al-Tin, pendustaan orang kafir. Surah Al-Rahman juga diturunkan pada peringkat pendustaan. Ayatnya bertanya kepada mereka kan, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, ada maksud takzib itu. Banyak bab takzib ataupun kadzaba, yukadzibu, peringkat-peringkat itulah, peringkat-peringkat dah mula dakwah ini secara umum. Sebab peringkat tu belum ada takzib lagi. Okay? Belum ada pendustaan ataupun mereka tidak lagi berhadapan ataupun marah kepada Nabi SAW secara direct. Ya. Dan begitulah seterusnya surah-surah yang kita sebut sebenarnya surah Mursalat, surah ke-7 juga di peringkat pendustaan orang kafir. Dan hal ni pada peringkat sebelum ke ataupun pada peringkat awal sebelum penghijrahan lah. Jadi penghijrahan pun berlaku sebenarnya 2 tahap. Penghijrahan para sahabat daripada Mekah ke Habsyah berlaku 2 tahap. Di peringkat Nabi SAW didustakan surah Al-Falaq dan ayat-ayat berbaki daripada surah Al-Mudassir dan Al-Muzammil. Itu di peringkat
apa ni, Nabi didustakan, ataupun kalau kita baca ayat tu ada maksud tadilah kadzaba yukadzibu dan seumpamanya. Surah-surah yang diturunkan sebelum penghijrahan ke Habasyah. Okey. Pada peringkat ini bermulalah penentangan Quraisy dan semakin memuncak sehingga mendorong setengah sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. 7 surah berikut turun sebelum hijrah mereka ke Habasyah, iaitu Suratul Ankabut, Suratul Rum, Suratul Luqman, Az-Zumar, Al-Kahfi, Maryam dan Taha. Okey, ini 7 surah sebagaimana yang diperhatikan, dikaji oleh para ulama, yang bahawa mereka dapati melalui ciri-ciri, melalui mesej-mesej dalam surah ini berlaku selepas tahap pertama, yakni tahap kedua Nabi SAW, dan tahap kedua pula dibahagikan pada sebelum dan selepas hijrah. Maka ini surah-surah yang sebelum hijrah ke Habasyah. Hijrah ini hijrah para sahabat. Nabi SAW tidak lagi hijrah pada masa ini, dan hijrah ini berlaku apabila pada peringkat selepas tahun ketiga, tahap kelima, bermulalah serangan-serangan fizikal yang buatkan sahabat-sahabat yang digolongkan dalam kategori mustad'afin merasa tidak tahan lagi dan mereka dibenarkan. Dan kebenaran itu adalah melalui ayat Al-Quran juga, melalui surah-surah inilah, surah-surah yang sudah ada menunjukkan bahawa mereka dibenarkan untuk berhijrah. Lalu berhijrahlah para sahabat yang merasa lebih baik mereka berhijrah daripada menerima kita kata apa ni, gangguan fizikal dan mental yang teruk disebabkan kedudukan mereka yang membolehkan mereka diperlakukan sebegitu. Walaupun bukan semua sahabat begitu. Sahabat-sahabat yang punya kedudukan yang tinggi, punya keluarga yang besar, mereka tidak diapa-apakan dari segi fizikal, tapi mereka juga diberi tekanan-tekanan yang lain lah. Mereka juga rasa tertekan melihat kezaliman-kezaliman yang berlaku terhadap saudara-saudara Islam mereka yang lain. Kita tahu bahawa Bilal ditebus oleh Abu Bakar, kan? Sahabat-sahabat yang lain juga melihat bahawa sahabat-sahabat yang dikategorikan lemah itu diperlakukan sebegitu. Baik, jadi dalam peringkat itu ada 7 surah semua. Yang pertama surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut dari segi turutan surahnya surah yang ke-29 lah. Terdapat isyarat hijrah dalam surah Al-Ankabut. Baik, cuba kita perhati surah Al-Ankabut, surah ke-29. Jadi siapa-siapa selepas ni boleh cuba tengok sendiri surah-surah tersebut, cuba baca dan kita akan dapati ada hint-hint dia, ada kita kata kunci-kuncinya yang kita tahu ini surah ini berada pada peringkat mana. Surah-surah yang sebegini ada pada peringkat mana. Kita boleh tahu melalui surah tersebut. Mungkin sebelum ni kita membacanya ialah bagaimana kita tahu kita baca Al-Quran tu untuk mendapat pahala, kan? Pahala bacaan Al-Quran sendiri definisinya kitab yang diturunkan al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawatih, setiap hurufnya dibaca dengan ganjaran hasanah dan boleh pahala pula bulan Al-Quran, gandaannya berlebih-lebih lagi. Jadi itu ialah kita tak nafikan bahawa bacaan tersebut diganjarkan oleh Allah SWT. Begitu juga pada bulan puasa ini ganjarannya lebih, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Tetapi pada peringkat kita ngaji setahun ini, kita ada satu tahap yang lain. Kita dah ada level dah bahawa bacaan kita ialah kita tengok pula, kaji apa maksud, tadabbur, dari sudut tadabbur makna, dan kita nak tengok daripada satu sudut usul ialah latar belakang penurunan dia itu adalah pada waktu bila. Kalau zaman Makkah, zaman bila. Kalau zaman Madinah, zaman bila. Contohnya, kalau kita baca surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira bahawa mereka akan dibiarkan begitu saja bila mereka mengatakan aku beriman dan mereka tidak diuji. Kan? Tidak diuji. Ini peringkat mana ni? Peringkat ujian. Adakah manusia bila kata okey, kami beriman, kami sudah syahadah,
tapi mereka tidak diuji. Adakah mereka menyangka begitu saja ke? Tak. Bila mereka mengatakan kami beriman, mereka akan diuji. Ini peringkat mana? Peringkat ujian bila menyatakan keimanan. Peringkat itulah. Peringkat kedua tersebut. Bukan peringkat pertama dan bukan peringkat madani lah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguhnya kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka, yakni kaum-kaum dulu yang beriman. Kami juga uji, lalu kami tahu siapa yang benar-benar beriman. Siapa yang wala ya'lamanna, dan kami pasti tahu siapa yang sebenarnya tidak benar-benar, yang berbohong dalam keimanan mereka. Ini peringkat tu ni. Peringkat mereka diberi tekanan yang tinggi, ya. Dan dalam juga ada isyarat hijrah, contohnya ayat 56, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumi aku ini luas. Sesungguhnya bumi aku luas, fa iyaya, maka datanglah padaku. Ataupun fa iyaya fa'budun, maka beribadahlah padaku. Walaupun mungkin situ tidak jelas menunjukkan bahawa pergilah ke Habasyah, berpindahlah ke Habasyah, tak jelas, tapi itu sudah ada hint dia, sudah ada isyarat menunjukkan bahawa Allah sudah suruh. Melalui ayat ini, bila orang beriman baca, sudah ada dah bahawa kita ditekan semasa ini, kita ditekan, sedangkan Allah mengatakan bumi aku adalah luas. Ada isyarat lah tu, isyarat untuk berhijrah. Okay? Seterusnya surah Rum. Surah Rum. Di dalamnya terdapat berita terdapat berita gembira bahawa orang-orang Islam akan mendapat kejayaan setelah diuji. Surah tu kalau kita perhati memelah daripada mereka tu, bahawa mereka akan mendapat kita kata apa ni? Kejayaan. Merujuk kepada apa ni? Peperangan di antara Rom dan Rom akan menang selepas kalahnya. Baik. Seterusnya surah Luqman, larangan mengikut ibu bapa dalam akidah syiriknya. Okey, ada tempat-tempat yang melarang mengikut akidah ibu bapa yang yang mengajak ataupun memaksa kita untuk kekal dalam syirik. Jadi ini peringkat mana ni? Peringkat tu lah. Kan? Peringkat Madinah tak ada lagi ni sebab semua Islam dah ada. Peringkat Madinah semua Islam. Jadi peringkat sahabat semasa mereka dipaksa oleh ibu bapa. Ya, ni hanya mereka masuk Islam tapi ibu bapa tak masuk Islam, mereka paksa. Macam-macam kita dengar seksaan terhadap sahabat yang digulung dalam tikar, dibakar, dipanaskan, disuruh balik semula. Ada yang dibuang sehingga kebuluran oleh kerana nak mempertahankan, untuk mempertahankan. Ini ada dalam surah Luqman. Cuba kita tengok. Surah Luqman ayat 31. Dalam kita baca, kita perhati bahawa kita akan nampaklah bahawa surah ini latar belakang dia adalah pada zaman tu. Pada zaman. Contohnya wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim wa wassayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Ini tengok ayat-ayat ini berkaitan dengan syirik dan kita mempertahankan syirik itu, mempertahankan keimanan kita, tauhid kita, walaupun yang menyuruh kita untuk melakukan syirik itu ayah dan ibu kita. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufan, kita tak boleh nak ketepikan dia. Kita tak masih lagi melayannya sebagai ibu bapa kita. Tapi dalam bab ni, bab syirik tak boleh, tak ada kompromi. Tak ada kompromi, syirik ini harus kita pertahankan. Ini ayat-ayat yang turun pada peringkat itulah, pada peringkat sahabat menerima tekanan yang hebat sehingga akhirnya mereka yang tak tahan berhijrahlah mereka. Seterusnya ayat surah ke-39 Az-Zumar, terdapat isyarat hijrah juga ke Habasyah. Kalau kita perhati ada ayat di situ tentang hijrah ke Habasyah. Ayat yang surah yang ke-18 adab-adab menyampaikan agama kepada penganut agama Kristian di Habasyah. Okey. Contohnya kita kata di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 cuba kita tengok. Surah ke-39 Az-Zumar
Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhiid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Dari surah ini juga ada Allah sebut sekali lagi, bumi Allah ini kan luas. Bumi Allah ini kan luas. Jadi itu juga isyarat hijrah bahawa mereka tidak seharusnya bertahan. Mereka boleh ambil plan kedua menyelamatkan keimanan mereka, dan mereka berhijrah ke sana. Dan bila hijrah ke sana pula, kebetulan di sana rajanya Najasyi juga orang yang beriman. Orang yang beriman pada ketika itu dia beragama dengan agama Kristian lah. Tetapi selepas datangnya apa kita kata delegasi ataupun sahabat yang berhijrah ni, dan mereka dapati bahawa dalam soal jawab dia mengatakan benar, itu tepat sekali 100% sebagaimana yang disebut dalam kitab kami. Sehingga Najasyi masuk Islam. Dan selepas itu ramai orang Habasyah masuk Islam, dan sahabat yang berhijrah ke sana mendapat perlindungan, dilayan dengan baik. Dan orang Quraisy dia tak habis situ. Dia masih lagi marah, dia masih lagi tekanan yang diberi pada umat Islam tidak habis masa di Mekah. Dia hambak juga, dia kejar, dan sampai sana dia cuba untuk cuba untuk mempengaruhi Najasyi dengan cerita memburuk-burukkan ni. Lalu seperti juga yang berlaku dengan Hercules, dengan Najasyi juga berlaku dialog-dialog sebegitu, yang mana Najasyi mengatakan, ini adalah tidak betul seperti yang kamu cakap. Ini adalah ciri-ciri Nabi. Lagi marah bapak dia. Lagi marah. Sebab itulah tekanan semakin kuat. Dan plan mereka lepas tu berbeza. Plan selepas sahabat pergi ke Habasyah, dan di Habasyah dengar cerita pula Najasyi masuk Islam, sana timur dengan baik, mereka ada plan lain pula. Tekanan semakin kuat. Dan antara plan mereka juga, mereka buat cerita konon-kononnya mereka sebar berita palsu. Jadi sebenarnya jenis-jenis kita kata propaganda kalau kita perhati betul-betul daripada siran sebab tak bezanya zaman sekarang dengan zaman dulu. Teknik-teknik yang sama. Dan Allah ajar situ sebenarnya persirah Nabi. Sebenarnya kita boleh perhati. Apa saja propaganda, konspirasi, teknik-teknik kotor politik ataupun apa saja, tak lari. Sama saja sebenarnya. Jadi sebegitu juga bila orang ke Mekah, dia merasakan bahawa itu satu cabaran apabila golongan yang mereka tekan, mereka habis gaya dah sebenarnya, cara habis gaya untuk mengembalikan mereka ke agama asal, tapi tak berjaya. Dan bila pergi sana dapat tempat, dapat perlindungan, lalu dia pun buatlah satu komplot, dia sebar berita palsu. Sebar berita palsu mengatakan bahawa orang Mekah masuk Islam belaka dah. Ramalah hak balik pula. Ada hak balik ada dia ke mak ayah dia pula, pegai pula, seksa pula, macam-macam lah. Antara yang balik jugalah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman sebenarnya pernah termasuk antara sahabat yang pergi berhijrah ke Habasyah, tapi dia balik awal sebab benda lagu ni. Tapi dia tidak di apa-apakan lah. Sebab dia orang kaya, dia orang ada kenamaan, orang yang banyak jasanya juga kan sebelum dan selepas hijrah. Jadi dia dari segi tekanan fizikal, orang tak apa-apakan dia lah. Tapi itulah dari segi emosional lah, dia melihat sahabat-sahabat yang lain, tertekan lah dia juga. Abu Bakar pernah juga nak hijrah kan, yang dia jumpa dengan Ibnu Durunah tu, dia bawa dia pergi dah, keluar dia daripada Mekah, jumpa dengan Ibnu Durunah. Dia kata, gimana Abu Bakar? Dia cerita kata, tak misluka ya Abu Bakar, orang sepamu tak patut dan buat gini. Balik aku jaga kamu, aku jamin. Kan? Jadi kita boleh bayangkanlah, bukan setakat yang kita kategorikan sebagai al-mustad'afin, hak lemah, hak tak ada keluarga yang dibunuh seperti keluarga Yasir tu, tapi orang-orang yang seperti Abu Bakar, Osman dan lain pun yang tidak disentuh kulit mereka, tapi mereka juga tertekan dengan perlakuan kafir Quraisy, terutamanya pembesar-pembesar dia lah. Pengikut-pengikut ni pengikut je. Ni mastermind dia tu.
kepala pengak orang panggil tak. Tu. Jadi tekanan sangat hebatlah. Sesuai lah dengan Nabi SAW. Nabi akhir zaman. Nabi yang paling teruk menerima tekanan. Nabi lah walaupun kita tengok. Yalah. Pernah kan Nabi kata, akulah manusia yang paling ni sekali diuji. Walaupun kita tengok para anbiya yang lain. Ujiannya berat juga. Tapi Nabi lebih berat lagu ni. Sebab Nabi berada dalam keluarga. Nabi ada dalam banyak pertimbangan yang harus Nabi tengok dengan pengikut-pengikut yang disakiti depan matanya kan. Baik, seterusnya Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ada adab penyampaian agama pada penganut agama Kristian Habasyah. Jadi kita tengok bapa Kristian bab apa ni, sini zaman mana? Zaman Habasyah. Sebab dalam di Mekah tak ada Kristian. Zaman Mekah ataupun zaman di Mekah tu sendiri dia ni ayat Quran ataupun umat Islam berhadapan dengan golongan musyrikin. Ayat-ayat tentang syirik, ayat-ayat tentang khalqullah dan seumpamanya. Kalau Kristian ni ada berkaitan dengan sahabat yang sudah berhijrah ke Habasyah. Sebab Habasyah adalah negara Kristian. Sebab Najasyi pun asalnya Kristian. Kan? Akhirnya sahabat di situ lama. Ada yang kita tengok macam apa ni, sahabat-sahabat yang lain, contoh kita kata isteri Nabi sendiri, apa ni, Ummu Habibah dan suaminya, apa ni, siapa lagi yang kita sebut sebelum ni, bahawa mereka balik hijrah daripada Mekah tu, daripada Habsyah tu, mereka bukan balik ke Mekah tapi balik ke Madinah. Madinah sudah dikuasai. Maksudnya lama juga sahabat, berbelas tahun juga sahabat duduk di yang berhijrah di Habasyah, duduk di Habasyah, sehingga mereka ada keturunan, mereka ramah sana. Sayyidina Osman juga ada keturunan di sana ramah, dan begitu juga dengan ada sirah mengatakan mereka juga mahir dengan bahasa sana, kan, duduk lama. Dan Islam tersebar di Habasyah pun ialah sebab sahabat ni. Lepas tu turun ayat surah yang ke-39, suratul Maryam. Penyampaian akidah tauhid kepada penganut agama Kristian dan penolakan terhadap ajaran tiga Tuhan yang mereka bawa. Cerita tentang Maryam, tentang anaknya Isa dan bagaimana Maryam ni ada apa ni kita kata dialog Nabi Isa tentang Trinity dan seumpamanya. Jadi ini tentang ayat-ayat bab Nabi Isa Maryam ni ialah khitab ataupun mesej ditujukan kepada Nasara ataupun kepada Kristian. Jadi zaman itu zaman inilah zaman apa ni, sahabat berhijrah ke Habasyah. Sebab tak guna baca ayat itu kepada orang Quraisy, kan. Orang Quraisy dia tidak berfahaman dengan fahaman tiga Tuhan yang mengatakan Nabi Isa itu anak kepada Allah, kan. Seterusnya yang ketujuh, surah Taha. Sama juga, surah tauhid kepada penganut agama Kristian. Kalau kita baca dalam tu kita akan dapatilah. Contohnya kita kata surah Maryam tadi. Surah Maryam surah ke-19. Kita tengok. Kita tengok ayat yang ke-16 ini, ya Yahya khudhil kitab biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wa dhkur fil kitab Maryam idh intabazat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunya hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasul rabbik li ahbalaki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamtasni bashar wa lam aku baghiya qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya fahamalathu fantabadat bi makanan qasiya fa ajaaha al-makhad ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani wa qad ja'ala rabbuka tahtaki sariyya wa huzi ilayki bi juz'in nakhlah tusaqit 'alayki rataban janiyya Fakuli washrabi waqri 'aina fa amma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Begitulah seterusnya cerita ini tentang Maryam, dan berakhir dengan dzalika Isa bin Maryam qaul haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini cerita tentang Maryam
dan anaknya. Proses macam mana Maryam melahirkan, dituduh dan seumpamanya, dan akhirnya Nabi Isa sendiri yang menyatakan ni. Jadi cerita-cerita begini adalah pada tahap tu. Ayat Quran kalau kita baca dalam surah-surah sebegini, kita tahu bahawa ayat ini tentang khitabnya ditujukan kepada Nasara, tentang Trinity-nya adalah tentang zamannya sejajar ataupun bersamaan dengan zaman peringkat kedua Nabi, peringkat kedua kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah pertama dan kedua Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah berlaku pada bulan Rajab tahun 5 kenabian. Okey. Seramai 12 sahabat dan 4 sahabiah berhijrah di bawah pimpinan Sayyidina Uthman. Ini peringkat pertama. Hijrah kedua pula seramai 82 sahabat dan 18 sahabiah telah berhijrah ke sana. Surah-surah yang diturunkan selepas para sahabat berhijrah ke Habasyah. Sejumlah 12 surah diturunkan di peringkat ini. Peringkat selepas pergi ke Habasyah ada 12 surah. Di peringkat ini baginda dituduh dengan pelbagai tuduhan dan ajaran yang buah baginda juga didustakan. Carta 12 surah tersebut. Okey, ini peringkat 12 surah ini peringkat selepas sahabat berhijrah, dan peringkat inilah kita kata plan mereka telah berubah ataupun naik satu peringkat lagi. Selain daripada mereka tekan, mereka cabar ke apa, sudah cabaran tak boleh nak jawab, tekanan pun terjadi kan. Sebab ni lah ciri-ciri seperti mana disebut dalam kitab-kitab Kristian ataupun kitab Yahudi, bahawa ciri-ciri pengikut Muhammad ni apabila mereka berpegang saja, mereka tidak akan murtad, mereka tidak akan mengubah ajaran mereka. Sebab itulah apa saja bentuk tekanan yang mereka buat tak jadi. Seksa pun tak jadi, cabar pun mereka tak tercabar. Akhirnya mereka berguna plan B, itu mereka peringkat pendustaan. Bila kita jawab pendustaan, ini peringkat ni. Mereka dah menggunakan tadilah macam kalau kita guna label, guna cerita-cerita palsu kan, untuk menjatuhkan orang kan. Kalau kita tak boleh nak jatuhkan seorang dengan cara baik, kadang-kadang kita guna cara-cara lain itulah, cara-cara jahat, cara-cara memfitnah, mendustakan mereka, apa lagi, dengan cara-cara sebegitu. Peringkat mereka sudah tak terima dah. Inilah cara-cara dia. Mereka memburuk-burukkan, mendustakan. Ini peringkat itulah peringkat. Jadi turutan surah dan turutan nama surah, turun peringkat tu surah As-Sajdah. As-Sajdah, surah Sajdah. Turutan dia yang ke-32. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh mereka Al-Quran dan menimbulkan fitnah. Di situ kita boleh perhati dah surah Sajdah, surah yang ke-32. Alif Lam Mim tanzil kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Am yaquluna iftarah, adakah mereka mengatakan bahawa dia ini Muhammad ni mereka-reka mengada-adakannya. Apa peringkat ni? Peringkat tuduhan Nabi ini mereka-reka membuat, mencipta sendiri ataupun belajar dengan siapa-siapa, mengaku yang ayat turun daripada Allah, turun daripada langit, sebenarnya dia yang buat. Ini peringkat ni. Peringkat ni. Lepas tu turun pula surah yang ke-56, surah Al-Waqi'ah, diturunkan di peringkat Nabi SAW, juga didustakan. Kita boleh tengoklah kalau kita baca surah tu ada bentuk-bentuk pendustaan. Surah ke-50, surah Qaf, mengandungi perintah Allah SWT agar terus memberikan peringatan walaupun didustakan. Okay. Jadi kalau kita tengok surah-surah tersebut, contohnya kalau surah Waqi'ah tadi daripada ayat 51, kalau saya sendirilah ayat 51, 82 dan 83. Cuba kita tengok surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian kamu wahai orang sesat yang mukadzib, yang mendustakan Rasul.
Sini ada sebut mukadzibun, kadzdzaba ataupun ayat yang turun tentang kadzdzaba 'adul mursalin, kadzdzabat qaumun nuhin mursalin. Tentang takzib begitu, cerita ni peringkat ni lah. Fa bi hadzal hadis antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kan annakum tukadzibun. Dalam bab takzib begini, ini ada peringkat ni. Peringkat plan mereka sudah tak berjaya lagi dengan tekanan-tekanan, mereka dah mula buat cerita-cerita apa ni? Ada serangan-serangan gapo panggil? Serangan saraf lah panggil tak? Serangan-serangan saraf sebegini dilakukan terhadap nabi dan pengikut nabi. Lepas tu suratul Qaf ke-30 surah ke-60 mengandung perintah Allah kepada Rasulnya agar memberikan peringatan walaupun didustakan. Boleh kita tengoklah. Kalau tengok sendiri ayatnya, ayat ke-5, ayat ke-12 hingga 14, ayat 39-45. Ini kalau nak tengok sendiri lepas tu surah Zariyat, Rasul itu sebagai gila dan tukang sihir. Gila dan tukang sihir. Ayat 51-52. Rasa boleh kita tengok sendiri lah. Ayat 51-52 kalau kita baca tentang bahawa Nabi SAW dituduh sebagai tukang sihir. Jadi dia macam-macam dah pakai tu. Tukang sihir lah, macam-macam. Ni dah guna melabel, mengecok, menggunakan apa ni, teknik-teknik perang saraf sebegini untuk pertama untuk menyekat lah. Menyekat daripada orang lain. Sebab orang yang sudah masuk tu kerah dah. Bila sudah masuk, sudah beriman, sudah boleh dikatakan mereka akan pertahankan dengan nyawa mereka sendiri dah. Mereka akan sudah pertahankan kalimah itu dengan nyawa mereka sendiri. Tapi untuk menjaga orang lain, untuk menjaga orang lain agar jangan masuk, jangan dekati, mereka akan cuba. Sebenarnya ni lah untuk memburuk-burukkan Islam, segala saluran, segala media massa, segala apa digunakan. Sehingga sekarang ni kalau kita tengok orang-orang yang sudah termakan dengan buruknya Islam, mereka apabila kena Islam dalam bentuk yang sebenarnya, mereka mengatakan sangat-sangat jauh dengan apa kita kata, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita percaya, dengan apa yang telah disumbat dalam kepala kita tentang Islam. Sebab cara itu sangat berguna. Cara media untuk memburukkan suatu hari-hari, setiap masa, setiap benda, setiap lakonan daripada kecil sampai ke besar untuk kita jauh daripada Islam ni, akhirnya termakan lah. Sehingga mereka menganggap bahawa Islam dia adalah satu benda yang tidak boleh didekati. Bukan setakat tidak boleh didekati, harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Jadi begitulah mereka tak boleh gila. Orang Islam sudah kayak mempertahankan nyawa mereka, jadi dia buat benda-benda gini agar orang lain jangan dekati, jangan terpengaruh dengan Islam. Seterusnya surah Tur, berbagai tuduhan seperti penyair, gila, tukang tenung, dan mereka-mereka seni Al-Quran dilemparkan. Suratul Mulk, surah ke-67, Nabi dituduh sesat. Kita pula ada peringkat ni, kita pula dituduh sesat. Orang sesat pula menuduh orang yang cuba untuk tidak menyesatkan mereka sebagai sesat. Berlaku sampai ke maksudnya kita melihat bahawa sirah Nabi SAW dalam perjalanan Nabi SAW, dia tidak terjadi sebagaimana Al-Quran itu. Dia bukan mati pada zaman Nabi SAW, dia hidup selama-lamanya. Jadi perjalanan hidup Nabi SAW serupa juga dengan Al-Quran. Hidup maksudnya pengajaran yang boleh kita ambil daripada sirah itu, dia tidak terhenti pada zaman Nabi SAW. Akan berlaku sampai bila-bila. Lagu ni lah kaedahnya. Jadi kalau kita yang bawa yang benar itu, kita pula yang dituduh sesat. Surah yang ke-68 Al-Qalam, baginda dituduh gila dan dirasuk. Macam-macam dituduh gila dan sampai dituduh dirasuk seumpamanya. Kalau tengok surah Al-Qalam, surah ke-68, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun.
bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili wa a'lamu bil muhtadin. Jadi hak ni al-maftun, majnun dilemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat pada peringkat ni berisi ataupun terkandung dengan tuduhan sebeginilah. Seterusnya surah Al-Haqqah dituduh penyair, gila dan telah mengada-ngadakan Al-Quran. Kita baca Al-Haqqah kita akan jumpalah. Surah Al-Ma'arij, ancaman kebinasaan terhadap pimpinan Quraisy yang begitu materialistik dan mata duitan. Ini pula dalam bab ayat-ayat yang ada kritikan-kritikan terhadap pimpinan-pimpinan, tentang kebendaan, tentang materialistik mereka, tentang kita kata ukuran mereka berdasarkan kebendaan, sehingga kan kebenaran juga diukur melalui kebendaan. Maksudnya Muhammad tak ada gambar satu. Kalau mau benar mana bawa dah, bawa kebun ke, bawa ikutlah. Biar benda tu ukuran mereka melalui kebendaan. Melalui kebendaan. Sampai sekarang ni kita katakan masih ada lagi orang melihat ukuran kebenaran itu melalui kebendaan, melalui penampilan. Sebagai dia bukan melalui kebendaan dan penampilan. Kebenaran itu tidak diukur, jauh sekali diukur daripada sudut tu. Baik, seterusnya surah Nuh, etika dakwah dalam ancaman kebinasaan orang-orang yang ingkar seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ancaman-ancaman tentang orang yang melawan risalah ataupun kerasulan, juga pada peringkat ni. Sebab mereka lawan betul-betul. Mereka melawan rasul. Sebab tu ayat-ayat tentang lawan rasul akan terima bencananya ada dalam ataupun ayat-ayat di Makkiyah yang pada peringkat ni. Dan etika dakwah ni kita tengok dalam surah Nuh, memang surah Nuh ni start daripada awal sehingga akhir cerita tentang Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum listaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adami. Jadi kau royak, kau lawan, kau royak, kau tak terima. Sehingga akhir sekali Nabi Nuh tak tahan. Tak. Sehingga dia kata memusnahkan. La tadar la tadarunna dayara tu, maksud jangan tinggalkan sikit pun, hapuskan semua. Jadi ini juga ancaman sebenarnya, walaupun dalam bentuk penceritaan, tapi dalam penceritaan ada ancaman. Kalau orang lawan Nabi, mereka akan dihapuskan. Ini peringkat-peringkat itulah. Sebab zaman itu mereka sangat-sangat kita kata apa ni, kuat lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya surah Asy-Syams. Di peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan akibat penistaan bangsa manapun tidak akan dimusnahkan seperti kaum Samud. Tengok dalam surah Asy-Syams lah, Asy-Syams wa duha dan seumpamanya, adalah kadzabat Samud bi tawah dan seumpamanya, ada message sebegitu yang menunjukkan ni peringkat tu. Peringkat bahawa kaum-kaum terdahulu yang melawan para rasulnya akan menerima. Ini peringkat kedua lah. Surah Al-Lail, penistaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ayat-ayat terakhir dalam surah Najm juga turun di peringkat ini. Sementara beberapa ayat permulaan pula diturunkan pada tahun 12 kenabian sempena berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau surah An-Najm, sebab sebelum ni kita kaya dah bahawa surah-surah ini kadang-kadang dia tak turun sekaligus ataupun dalam bentuk sebuah surah. Kadang-kadang turun awal, akhir, tengah kan. Ada yang dia tak sama. Kadang yang awal tu dia letakkan di belakang dalam ni. Contohnya surah An-Najmi. Surah An-Najmi peringkat yang terakhir, ayat-ayat terakhir tu ada peringkat ni. Sedangkan ayat-ayat yang lainnya ialah peringkat sal lagi. Peringkat lepas Isra Mi'raj ni peringkat dekat 12 tahun. Tahun ke-12 maksudnya dekat-dekat dengan hijrah dah. Itu peringkat lain. Itu peringkat lain. Ni peringkat lain. Ni peringkat kedua ni peringkat pendustaan ni. Pendustaan. Peringkat ni peringkat lain pula. Peringkat nak bunuh. Peringkat plan C dah tu kan. Plan C dah, plan D dah. Baik. Yang ketiga, surah-surah yang turunkan di antara tahun ke-6 dan tahun 10 kenabian. Ini peringkat ketiga pula. Jadi peringkat yang pertama kita tahu bahawa peringkat surah-surah yang turun tentang
penerapan ketauhidan, tentang kita kata ni tanpa ada berlaku pendustaan, penindasan, apa kan? Tapi bila peringkat kedua, peringkat selepas tahun ketiga Hijrah, 4, 5 ni dan seumpama ni, dah jadi masa tahun yang keempat, tahun kelima, 4, 5 lah. 4, 5. Sebab ketiga ni daripada 6 hingga ke 10. 4 dengan 5, kita bawa tu peringkat-peringkat pendustaan. Peringkat penindasan. Ni tahun ke-6 dan 10 kenabian. Ni dipanggil peringkat yang ketiga. Ni peringkat ketiga. Ayat Quran lagu mana pula ayat Quran? Berbezalah daripada peringkat yang pertama dan peringkat kedua. Okey. Di peringkat yang ketiga kehidupan Rasulullah SAW di Mekah, 22 surah diturunkan. 9 pasca kemarau di Mekah dan 13 lagi ketika peringkat kezaliman yang sangat maksima, peringkat-peringkat yang teruk sekali. Di peringkat yang ketiga ini Sayyidina Hamzah memeluk Islam. 3 hari kemudian Sayyidina Umar pula memeluk Islam. Pada tahun yang ketujuh kenabian berlaku kemarau dahsyat di Mekah. 9 surah diturunkan pasca kemarau yang berlaku, iaitu pada tahun 7 kenabian. Jadi surah-surah tersebut seperti berikutlah. Yang pertama Suratul Anbiya. Suratul Anbiya, Rasulullah SAW dituduh sebagai penyair dan dirasuk. Masih lagi tentang tuduhan liar terhadap Rasulullah SAW apabila gagal membuktikan bahawa Rasulullah ajarannya tidak betul. Gagal hak tu diguna kaedah yang lain pula. Jadi surat Al-Anbiya kalau kita tengok surat Al-Anbiya ke 21. Qalu bal qalu adghas ahlam bal iftarah bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Baliknya qalu mereka mengatakan adghas ahlam, ni bukan wahyu daripada Allah, ini cuma apa kita kata mengarut, mimpi-mimpi mengarut saja ni. Bal iftarah, sekali pula kata dia buat sendiri, dia reka. Bal huwa sya'ir, lepas tu kata dia syair pula. Falyatina bi ayah, lepas tu cabar pula. Kan? Falyatina bi ayah, bawa satu tanda kak, bawa kama ursilal awwalun, sebagaimana rasul sebelum ni. Kalau Musa ada tongkatnya, mana tongkat engkau yang Muhammad? Mana tongkat engkau? Ataupun kalau tak bawa tongkat, bawalah benda lain seperti mana rasul yang lain. Jadi ni poin-poin habis gaya dah dia, habis kaedah dah. Kata adghasu ahlam, kata Nabi mereka sendiri, kata Nabi ni syair. Lepas tu tak cukup dengan tu, minta lagi, bawa mana bukti. Ni peringkat mereka peringkat tu lah ni. Okay. Lepas tu surah ke-23, surah Mukminin. Surah Mukminun, Nabi dituduh sebagai gila. Surah ke-25 Al-Furqan, dituduh terkena sihir. Dan dikatakan gila. Gitulah rajulan mashura. Dia ni sebab tak ada ni nak kata, sebab dia tak boleh stick, dia tak boleh nak kata apa ni, nak tumpu pada satu-satu tuduhan, sebabnya tak ada satu pun yang tepat, yang mereka sendiri rasa bahawa tak ada benda. Sebab Muhammad ni memang sempurna. Muhammad adalah seorang lelaki yang sangat sempurna orangnya. Nak tuduh kat mana? Nak tuduh syair, terbukti bukan syair. Mereka sendiri pakar syair. Macam mana mereka boleh mengatakan syair, sedangkan syair adalah darah daging mereka? Muhammad pembohong. Mereka kena pejam mata bahawa Muhammad adalah orang yang tidak pernah berbohong walaupun sekali dalam hidup mereka. Tidak pernah terkantoi berbohong. Muhammad gila, jauh sekali orang gila dengan Muhammad habis gaya. Seterusnya surah ke-25 dituduh terkena sihir dan mereka Al-Quran. Surah ke-28 Asy-Syu'ara dituduh diragui dan dituduh gila. An-Naml diragui dan dituduh tukang sihir. Surah ke-28 Al-Qasas, Nabi SAW tidak berkuasa memberi hidayah kepada Abu Talib. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi peringkat ni peringkat Abu Talib pun sebenarnya, maksudnya ini peringkat Abu Talib dah sudah nak meninggal lah. Jadi Abu Talib ni sebenarnya dia tidak beriman sampai ke
akhir hayatnya dia juga beriman. Dia juga kena tekanan sebenarnya, tekanan daripada orang-orang lain. Tapi dia sendiri pun sebenarnya tidak beriman. Dia tidak beriman. Sebab dalil jelas menunjukkan bahawa sini Allah mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta. Di sini merujuk kepada Abu Talib yang pada ketika itu Abu Talib sudah meninggal dunia dan akhirnya mati tanpa mengucap. Dan begitu juga dengan hadis Nabi SAW selepas kematian kematian Abu Talib, dia kata ma ta'am qaddal. Dia kata kepada sepupu yang lain, dia kata mati dah pak cik yang sesat tu. Dia sendiri menyebut dal. Dan sejarah Ahlussunnah mengatakan Abu Talib memang tidak beriman. Itu adalah satu ujian yang besar sebenarnya ditanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan kita terima. Kita terima. Nabi dituduh gila dan diajar oleh orang lain. Gila lagi. Nabi ni diajar oleh, maksudnya berbeza tu antara gila dan diajar. Orang yang gila mana boleh diajar kan? Muallam ni maksudnya. Qala muallamun majnun. Ayat tu muallamun majnun. Muallam majnun tu muallam orang yang diajar. Macam mana orang gila boleh diajar? Jadi dalam tuduhan mereka sendiri pun bercanggahan. Ya. Jadi dikata Nabi ni sebenarnya, sebab apa? Sebab dia kata muallam tu sebab ayat-ayat itu tidak logik, ataupun ayat itu bukannya datang daripada seorang Muhammad. Maksudnya memang ayat itu sebenarnya ayat Allah, ayat Tuhan. Mereka tidak mampu untuk menolak kebenaran tersebut. Oleh kerana mereka tak mampu, itulah macam-macam benda, macam-macam gelaran, macam-macam plan mereka gunakan untuk membendung ajaran Nabi SAW. Sebab tak boleh nak buat. Jadi akhirnya macam-macam. Siapa? Muallam. Muallam tu maksudnya Nabi ni ada guru dia ni. Ada orang hebat dia. Antara kalau tengok dalam sirah, maksudnya Nabi ni belajar dengan orang Yahudi. Ada seorang Yahudi mana tak tahu. Yahudi. Maksudnya mereka menerima lah Yahudi ni ahli kitab, orang alim kan. Orang Yahudi ni orang yang alim, orang yang ada ilmu, orang yang tahu, orang yang sudah bertamadun dalam bab risalah ni dengan rasul-rasul yang ramah. Jadi Nabi ni mesti ambil daripada Yahudi ni sebab benda-benda gini ni mari skalanya dah ada rasul ada daripada Yahudi. Jadi muallam, Nabi ni belajar dengan Yahudi. Ada pula cerita mengatakan Nabi belajar dengan tukar besi lah. Tak tahulah. Mungkin tukar besi tu sebab Nabi kan antara dia raya sifat wahyu tu seperti salatul jaras, seperti bunyi denting aloceng lah, seperti bunyi rantai yang diheret di atas batu. Jadi kait dengan besi dia. Mungkinlah dia kata nak belajar dengan tukar besi ni. Macam-macam lah, macam-macam kita kata tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi SAW. Surah ke-45 Jasiyat, ancaman pemimpin materialis dan etis. Begitu juga dalam bab ni, selain daripada ni ada juga Quran menyerang angkara-angkara ataupun kita kata sikap-sikap pokok ketua-ketua ni. Sikap materialistik mereka, sikap ketidakpercaya pada ni juga dalam bab ni serangan-serangan tersebut. Jadi kita boleh faham bab kalau ayat Quran serai-serai bab gini, ini peringkat ni. Peringkat Madinah tak ada lagu benda gini. Madinah duk perang dengan Yahudi dengan munafik pula kan. Suratul Qamar seterusnya ke-54 diturunkan di zaman pendustaan orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di peringkat ini juga Nabi SAW dipulau oleh Quraisy selama 3 tahun di kawasan Syi'bi Bani Hashim ataupun Syi'bi Abi Talib. Ni peringkat yang sangat teruk. Nabi SAW bukan setakat dia seorang, tapi keluarga dia. Bayangkanlah, kita boleh bayangkan macam mana tekanan yang Nabi terima, bahawa dia seolah dia yang dipertanggungjawabkan dalam torture ataupun dalam penindasan hebat ini kepada anak beranak dia. Sehingga mereka dengan sebab Nabi lah seolah macam tekanan tersebut mengatakan bahawa Muhammad mu lah ni Muhammad mu lah ni, kamu sepatutnya menanggung. Jadi keluarga Nabi SAW dipulau sehingga kebuluran selama 3 tahun kan. Baik, surah-surah yang diturunkan ketika penindasan
penguasa Quraisy terhadap para sahabat berada di kemuncaknya. Okey, ini peringkat yang lain pula. Ini peringkat selepas tu pula, dan lagi peringkat kedua. Peringkat kedua, peringkat ketiga tadi. Peringkat ketiga lah. Peringkat ketiga, peringkat penindasan ni. Peringkat ketiga, peringkat penindasan ni. Ini surah-surah yang turunkan pada peringkat penindasan yang teruk ataupun penindasan yang berada di kemuncak. Ini surah-surahnya. Ada 11 surah. 11 surah. Dan peringkat ni, peringkat kemuncak ni sehingga sebelum ni Nabi tidak disetujuh secara fizikalnya, tetapi peringkat ni mereka cuba untuk membunuh Nabi. Ada komplot mereka untuk membunuh Nabi. Ini peringkat ni. Peringkat ni ya. Jadi ada 11 surah yang diturunkan peringkat ni ya. Jadi perincian dan turutan surah ni kita akan baca esok lah insya-Allah. Jadi untuk hari ni setakat tu sajalah. Dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah.